Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala kita berhimpun pada malam ini sebagaimana kita ketahui bahawasanya tidaklah seseorang itu diberi hidayat oleh Allah Taala untuk istighfar kecuali pengampunan dah disediakan. Pengampunan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tu Maha Pemurah, Allah Taala tu Maha Pengasih. Allah Subhanahu Wa Taala tu tidak trik kita. Kita saja tunjukkan orang gambar makanan yang enak-enak dalam menu, kemudian orang tu minta, kita bilang tak ada makanan. Agak kita gitu tak? Takkan kita sanggup. Kita tak akan begitu. Ni Allah Maha Pemurah. Hati kita tak akan terdetik untuk istighfar kepadanya. Hati kita tak akan tergerak pun untuk minta ampun kepadanya, kecuali pengampunannya dah disediakan dahulu. Pengampunannya bagi setiap apa yang kita minta pada malam ini dah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasanglah zan dengan setinggi-tinggi zan bahawasanya dosa-dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maha Pengampun Allah Taala. Syaitan boleh kacau kita, syaitan boleh buat kita jadi jahat. Syaitan boleh, tapi syaitan tak boleh halang Allah Taala nak buat kita jadi baik. Syaitan boleh cocok kita, syaitan boleh goda kita, tetapi syaitan tak boleh buat Allah Taala tak ampunkan kepada kita. Itu di luar bidang kuasa dia. Maha suci Allah Taala, fa'alul lima yurid. Dia bikin apa dia nak bikin. Maka kita harap bahawasanya yang Allah bikin pada kita ialah pengampunannya, keredaannya, pemeliharaannya. Kita harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kasih, Maha Penyayang, bahawasanya syaitan tu musuh kita dan musuh Allah, supaya Allah Taala menangkan kita dan tewaskan musuhnya dan musuh-musuh kita dengan rahmatnya. Alhamdulillah, kita dah masuk bulan Rejab ya tuan-tuan sekalian, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Taala sejak Allah Taala ciptakan langit dan bumi ada 12 bulan sebagaimana termaktub dalam kitab Allah, dan padanya ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram ya. Jadi ini bilangan bulan yang ditetapkan oleh Allah Taala 12 bulan, ada 4 bulan haram. Inilah keistimewaan bulan Islam berbanding dengan bulan-bulan lain, ada bulan haram 4. Bulan haram yang 4 itu Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram, dan satu yang terasing iaitu bulan Rejab. Bulan Rejab bulan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Rejab bulan mulia, bulan Rejab ditunggu orang. Kerana apa? Bulan Rejab lah, tak lama lepas bulan Rejab kita akan masuk dalam bulan Ramadan. Masuk dalam Ramadan pun dapat nikmat. Kalau takdir mati sebelum Ramadan pun dan kita dapat istighfar dalam bulan Rejab pun satu kenikmatan juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Rejab dengan berbagai-bagai fadilatnya. Bulan Rejab mulia dengan malam pertamanya. Bulan Rejab mulia dengan malam Isra' dan Mi'rajnya, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diangkat naik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Sya'ban mulia dengan malam nisfu Sya'bannya. Bulan Ramadan mulia dengan 30 malamnya. Bermula dengan malam pertamanya, malam penghabisannya, malam 17-nya, malam 27-nya, 10 malam terakhirnya, malam-malam ganjilnya, dan juga malam Lailatul Qadarnya yang besar, yang kita dirahsiakan oleh Allah Ta'ala untuk kita cari malam yang besar itu. Jadi bulan Rejab ni mulia dengan malam awalnya ini sudah mulia, dan juga nanti dengan malam Isra' dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulianya bulan Rejab ini. Bulan Rejab ni begitu istimewa sehingga ada di antara hamba-hamba Allah Taala lantik dia jadi wali Rejab. Bulan lain dia tak wali. Bulan lain dia punya lencana dia tu, pangkat dia tu ditaruhlah dia. Bulan Rejab aja jadi wali. Bulan Rejab ada jadi wali, terus ibadat kepada Allah Ta'ala, doanya kabul, Allah takwa kepada Allah. Bukan bermakna bulan lain tu dia main-main, tu tidaklah. Tapi bulan Rejab Allah Ta'ala berikan dia pangkat kewalian Allah. Bermakna dalam bulan Rejab bilangan wali lebih daripada bulan lain. Apa peranan wali? Kalau hadir dalam majlis, membuat majlis ini dikabul Allah Ta'ala doanya. Membuat dalam majlis ini kalau ada dosa diampunkan Allah Ta'ala. Membuat kalau dalam majlis, kalau apa dalam dia punya permintaan, membuat bala terangkat, rahmat turun. Itu peranan wali-wali Allah Ta'ala. Apa peranan wali? Yang kalau kita pandang dia saja boleh berubah hati kita. Apa peranan wali? Kalau kita dipandang oleh dia, nazrah olehnya, lembut hati kita, lunak hati kita, berubah sikap kita, bertambah takwa kita, taubat kita dan berinsaf kita kepada Allah Ta'ala. Itu peranan wali. Dalam bulan Rejab ada wali yang dinaikkan pangkat, ia officer khas dalam bulan Rejab. Itu kemurahannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cukup dengan rahmatnya turun, tak cukup dengan pengampunannya, Allah Ta'ala lantik officer, pegawai-pegawai tinggi dalam bulan Rejab ini. Istimewa tak bulan Rejab ini? Istimewa ya, istimewa ya. Bulan Rejab adalah istimewa.
Bulan Rajab salah satu daripada bulan-bulan haram yang mana kalau beribadat padanya digalakkan, dan beribadat pada bulan Rajab ini, kalau kita buat ibadat pada bulan Rajab ini, pahalanya jauh lebih besar pada bulan-bulan lain kerana dia salah satu pada bulan-bulan haram. Maka kalau kita tak dapat buat banyak ibadat, janganlah buat sedikit pun maksiat. Seberapa daya elakkan diri daripada melakukan maksiat, melakukan dosa. Kalau kita sudah buat ibadat, pahalanya itu diganjari oleh Allah Ta'ala, digandakan oleh Allah Ta'ala dengan sebesar-besar ganjaran. Agak-agaknya kalau kita buat dosa, macam mana tuan-tuan sekalian? Lebih cemar lagi, lebih jelek lagi, lebih cela lagi, lebih dosa lagi dipandang oleh Allah Ta'ala kerana berkat kemuliaan dan kebesaran bulan yang mulia ini. Orang-orang salih ibadat kepada Allah Ta'ala, orang-orang salih menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang salih yang tak ada dosa, yang memang tak melakukan dosa, pun minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dahlah tidak menghampirkan diri pada Allah Ta'ala, makin berani derhaka kepada Allah Ta'ala. Sangat-sangat jelek. Sepatutnya kita yang lebih bertaubat, kita yang lebih menangis, kita yang lebih insaf berbanding dengan orang-orang yang memang sudah baik. Tetapi kita makin tak umpamakan bulan ini, aktiviti kita dalam jadual kita dah ada dalam handphone kita. Hari bulan sekian, waktu sekian aku nak jumpa fulan. Waktu sekian, aku nak buat benda sekian. Jangan. Tanpa kita sedar, hari sekian bulan sekian kau dikecam oleh Allah Ta'ala. Hari sekian bulan sekian Israel datang ragut nyawa kau. Hari sekian kau masuk kubur kena azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Maha suci Allah Ta'ala, Maha pengampun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita jumpa bulan Rajab. Banyak amalan yang patut kita lakukan dalam bulan Rajab ini. Bulan Rajab ini bulan penuh sejarah. Di antaranya perang Tabuk berlaku pada bulan Rajab ini. Berlaku pada tahun 9 Hijrah Nabi SAW. Tentera Rom, kerajaan Rom tu Roman Empire tau, sampai berapa ribu tahun sebelum lahir Nabi Isa mereka sudah wujud. Maka menyeberang sampai ke negeri Arab nak meluaskan pentadbiran mereka, jajahan takluk mereka. Tapi apabila berlaku belakang perang Tabuk, Rasulullah datang dengan 30, itu perangan penghabisan yang dihadiri oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. 30,000 tentera umat Islam, termasuk 10,000 tentera berkuda kuat umat Islam ketika itu. Orang-orang Nasrani surrender. Mereka terus nak bayar upeti, serahkan tanah itu kepada umat Islam. Sedangkan waktu sangat panas dan perjalanan sangat jauh ya. Maka diserahkan pada umat Islam. Itu berlaku pada bulan Rajab. Itu perang penghabisan yang hadir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bulan Rajab inilah juga pada awal Islam susah payah Islam ditindas. Sebelum pindah ke Madinah Al-Munawwarah, sahabat-sahabat termasuk Sayyidina Ali diutus oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke mana? Habasyah. Bila pergi hijrahnya? Bulan Rajab ini. Dan berikutnya lagi, bulan Rajab ini ialah bulan apa tuan-tuan sekalian? Bulan Haul. Haul siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada bulan Rajab dan wafat juga pada bulan Rajab. Wafatnya Imam Syafi'i pada hari inilah Haul Imam Syafi'i dan Haul Imam Hanafi. Kerana Imam Syafi'i lahir pada hari kematian Imam Abu Hanifah. Begitu meninggal Imam Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i. Maka gugur satu bintang, terbit satu bintang baru. Imam Syafi'i kita ya. Maka bulan Rajab ni macam-macam lah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan pengampunan bulan Rajab, bulan minta istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bulan Rajab inilah tuan-tuan sekalian, kita petang tadi kita tahan diri jangan buat dosa, dan dalam bulan Rajab jangan buat dosa. Seperti apa tahu? Macam orang main game lah. Dia masuk dalam game, dia tersendiri terlepas tau. Maka pihak lawan nak tangkap dia. Kalau tangkap dia kalah lah. Ini konon-konon kita main game lah. Main apa-apa game ya. Tapi kita tunggu, kita elak. Pihak lawan kita tak dapat tangkap kita. Kita masuk dalam zon keselamatan. Zon keselamatan itulah bulan Rajab. Kalau kita nak buat dosa, bulan-bulan lain semua kita dah elak. Alhamdulillah. Kalau tak elak, dalam Rajab pun dia boleh tangkap kita juga. Kalau kita tak elak berdosa pada bulan lain sewenang-wenang, dalam bulan Rajab pun dia boleh tangkap kita. Tapi kalau nak masuk bulan Rajab dengan dosa kita dah elakkan, dah jagakan, nanti dalam bulan Rajab kita masuk saja, ibarat kita boleh tengok syaitan, kita boleh ejek-ejekkan dia. Kita boleh, kau tak boleh tangkap aku, insya-Allah tak boleh tangkap kita. Tak boleh kacau kita. Kenapa? Kita dalam bulan pengampunan Allah Ta'ala. Peranan pengampunan Allah Ta'ala kepada kita ialah buat apa? Di samping dosa-dosa kita silam terampun, dosa-dosa baru kita pandang jelek dan jijik. Di samping dosa-dosa lama tu diampun oleh Allah Ta'ala, dihapus oleh Allah Ta'ala, dosa-dosa baru kita jadi tak minat untuk lakukan. Itu namanya taubatan nasuha. Dan istighfar Rajab yang kita baca tadi disusun oleh Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, anak Imam Haddad. Maka itu sangat-sangat mujarab bagi orang-orang yang liat, yang kita bilang mat gian. Gian, dia pandai bilang ni mat gian, mat pit kita panggil ya. Makan dada. Kita ni pun wajib pit, wajib gian.
Gian dosa, macam-macam pesen dosa, macam-macam dosa kita dah buat. Dah tua-tua macam gini saja, Tuhan saja mengetahui kaki tangan dalam perut kita ini ya. Tetapi kalau orang yang lihat nak meninggalkan dosa, amalkan istighfar Rajab ni. Syukurnya tadi kita baca istighfar Rajab ni dalam bulan Rajab ya, sepatutnya berlinang air mata kita. Pasal hati kita keras, maka tak berlinang air mata kita. Setiap bulan kita baca daripada tahun lepas, bulan Syaban pun kita baca, bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal pun kita baca. Kita rindu bulan Rajab, dan malam ini kita dapat baca istighfar Rajab dalam bulan Rajab. Allah, kita baca istighfar itu dalam bulan Rajab, dan hidupkan setiap malam baca istighfar itu tadi tuan-tuan sekalian. Baca istighfar itu serta Rabbil Fili warhamni wa tub alaihi 70 kali, insya-Allah. Dalam panjang bulan Rajab ini sendiri kita terdorong untuk melakukan perkara-perkara dosa, tapi kita tak sanggup. Kadang-kadang dorongannya itu kuat, tetapi tiba-tiba diblok oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat kita bilang tadilah, kita dalam main game, pihak lawan kita nak tangkap kita, tahu tak boleh. Tak boleh, kerana apa? Tim kita, pasukan kita blok kita, pelihara kita. Tim kita itulah rahmat Allah Taala. Kita baca istighfar Rajab ni sangat mujarab tuan-tuan sekalian. Try ya. Jangan pula aku tak ada dosa, aku try ada dosa kemudian aku baca istighfar Rajab. Janganlah. Kalau awak dah tak ada dosa yang ketagihan dan kegianan itu, dah cukup baguslah. Mohon pada Allah Taala. Dan kalau dosa kita sudah bersih, dosa kita memang orang yang sudah meninggalkan dosa, alhamdulillah dengan taufik hidayat pada Allah Taala, maka dengan kita banyak istighfar makin menggilap hati kita, makin dibuka futuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu hati kita gelap, kotor, hitam, dengan taubat dan istighfar kembali bersinar cahaya. Sinar cahaya makin nampak dosa nombor satu dibukanya. Kita nak apa? Peluang istighfar ini nak buka apa? Peluang istighfar ialah apa? Kita nak dengan istighfar kita tu terkupas dosa-dosa kita. Dengan terkupas dosa kita, nampak lapisan dosa yang bawah. Nampak lapisan dosa lagi, nampak dosa lagi. Kalau orang tobat kemudian dia rasa dia dah baik, itu namanya belum tobat. Itu namanya dia sangka dia dah tobat, dia sangka dia dah baik. Kalau baik yang sebetulnya, ibaratlah lantai kita tu banyak daki, berlapis-lapis dakinya. Kalau kita berus yang betul, berus saja tahu dah nampak kilat dan nampak cantik, itu namanya bukan berus, bukan mencuci, itu namanya. Itu bawahnya ada plastik layer yang cover. Kita ingatkan dah habis dakinya. Bawah tu masih banyak daki bertipik. Kalau yang nama cuci yang betul, apabila kita berus nampak daki di bawah, kita berus nampak daki bawah, berus nampak daki di bawah, nampak. Itu kalau tobat yang betul, makin buat kita imbas dosa kita. Makin ingat kita dulu gaduh dengan orang, makin ingat dulu kita bengking dengan orang, makin ingat dahulu kita ambil hak orang, makin ingat kita dulu sepayangnya cuaikan. Sekarang aja kita dah baik ni, dah tua, dah pakai serban, dah pakai songkok, konon Allah umur kita 20 tahun, umur kita 17 tahun dah baik gini ke? Sekarang pun belum baik lah, macam baik lah, paling tidak pesennya macam pesen baik lah ya. Umur kita 17 tahun, 18 tahun, keadaan kita macam mana? Kalau kita tobat yang sebenar-benar tobat, Tuhan singkapkan itu. Tuhan singkapkan itu, singkapkan satu lapis demi satu lapis. Kita insaf dosa kita sampai makin kita kuat tobat pada Allah Taala. Kita bilas dengan air mata kita, kita cuci dengan dosa-dosa kita semua dengan keinsafan kita, dibuka lagi oleh Allah Taala, sampai dah clear, dibukakan Allah Taala pula apa? Baru dibukakan kad undangan dari Allah Ta'ala. Diberi dorongan untuk ibadat, diberi dorongan untuk bangun malam, diberi dorongan untuk baca Quran tengah-tengah malam. Ketika orang tidur lenyak-lenyak kita baca Quran, munajat kepada Allah Ta'ala. Itu semua tu setelah diberus bersih-bersih dan dapat kilat balik semula. Dan kalau kita terus tobat lagi, maka bertalu-talulah pukulan-pukulan pada hati kita itu membuatkan dia kembali kilat dan bercahaya. Dengan kilat tadi, mula-mula terkupas dosanya, nampak dosa bawah. Dah habis dosa, dengan rahmat Allah Ta'ala, nampak amalan-amalan yang untuk menambah cantikkan dia lagi. Dan dengan apa segala cahaya dan amalan yang ada itu, Allah, maka dibukakan Allah Ta'ala satu peringkat lain pulaknya. Hati kita dapat mengenal Allah Ta'ala, dapat faham akan hakikat, boleh naik sampai dapat faham makrifat. Itulah peluangnya tuan-tuan. Sebab itu dalam bulan Rajab ada orang jadi wali. Kenapa dia punya istighfar, dia punya taubat pada Allah Ta'ala, bulan lain pun dia dah jaga. Dalam bulan Rajab ni dia betul-betul polish, digilap oleh Allah Ta'ala, naik cahaya. Nampak kebesaran Allah Ta'ala, nampak sir-sir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nampak jalan-jalan Allah, nampak taktik-taktik Allah.
Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang beria benar terhadap kami, pasti kami tunjukkan dia jalan kami. Beria benar dengan kami, taubat kepada kami, minta ampun kepada kami, merayu kepada kami. Dengan Tuhan tak payah malu ya. Dengan Tuhan tak payah. Dengan member-member bolehlah depan-depan kita dakwah haji-haji. Ya Allah ampunkan dosa aku, umur aku 18. Budak tengok Pak Haji ni umur 18 apa dia buat? Ampun, malulah juga kononnya. Paling-paling banyak dah umur macam kita ni, kononlah. Ya Allah terimalah umrah aku. Terimalah khidmat aku jadi AJK masjid. Konon. Allah. Depan orang takkan nak sebut kita. Ya Allah dulu aku pernah merompak. Ya Allah dulu tak, kita segan nak depan. Dengan Allah jangan segan. Dengan Allah jangan segan, jangan malu. Dengan Allah jangan segan, jangan malu. Dalam senyap malam sunyi sendiri. Sendiri, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah. Ingat ya, kita semua satu hari akan menghadap Allah Ta'ala sendiri. Sendiri akan menghadap Allah Ta'ala. Sekarang pun kita sendiri. Kita buat pahala dapat hidayat daripada Allah Ta'ala sendiri kita diberi. Mungkin orang lain tak dapat. Kita buat dosa pun kita sendiri dicatat. Ada kita buat dosa kawan kita dicatat? Kan tidak. Kita buat dosa-dosa kita dicatat oleh malaikat. Kita sendiri akan disoal oleh Allah Ta'ala. Nanti apabila kita meninggal dunia, baru betul nampak kawan tak ada, teman tak ada. Sendiri kita menghadap Allah Ta'ala. Sendiri ditanya oleh malaikat. Man rabbuka wa man nabiyuka. Sendiri dalam liang lahat, menggeletar sendiri. Baik dah mula bersendiri dengan Allah Ta'ala dari sekarang. Baik dah mula menghadap Allah Ta'ala sebelum hari penghadapan. Baik dah mula bersunyi dengan Allah Ta'ala sebelum hari-hari betul-betul kesunyian. Sudah panggil, tepikan saudara mara kita, tepikan anak-anak kita, tepikan isteri kita dan sahabat anda tawalan kita, tengah malam sendiri munajat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku minta ampun. Ya Allah, dosa aku banyak. Dan tak payah malulah. Tak payah malu dan tak payah nak tegakkan benang basah dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku pernah buat sekian. Ya Allah, aku pernah buat sekian. Mengaku. Makin kita mengaku, makin banyak dosa dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak tahu berapa kali dosa kita satu hari dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tiba kita tengok setiap hari kita cuci, makin banyak. Ibarat kita cuci baju kotor. Makin kita cuci, makin banyak. Yang dalam stor segala baju kotor dia keluarkan. Tak tahu kita tengok besok bukan baju kotor dilonggakkan depan kita. Tak tahu kita tengok emas perak dilonggakkan depan kita. Sudah habis daki-daki dan kotor-kotor, maka sekarang hanya tinggal tunggu emas dan mutiara saja. Tiba-tiba dah kita tobat insaf pada Allah Ta'ala. Tiba-tiba dalam insaf tobat pada Allah Ta'ala nampak kebesaran Allah Ta'ala. Nampak keagungan Allah Ta'ala. Nampak lunak Allah Ta'ala. Nampak sifat kasih sayang Rasulullah. Allah. Sudah diberi oleh Allah Ta'ala cahaya dalam hati kita. Tobat minta ampun pada Allah Ta'ala kita dalam bulan Rejab ini. Banyakkan puasa dalam bulan Rejab. Walaupun hadis-hadis dalam ibadat-ibadat bulan puasa bulan Rejab ini, kebanyakan hadisnya hadis-hadis yang daif. Tapi hadis yang daif itu dipakai untuk afdail amal. Tidak ada mana ulama kita pakai hadis-hadis palsu. Jangankan kita saja tak berani nak pakai hadis palsu, takkan ulama kita yang bodoh tak pakai hadis palsu, takkan ulama yang pandai nak pakai hadis palsu. Bukan kita ahli sunnah wal jamaah, ulama kita tidak. Paling-paling banyak pun daif, paling-paling banyak pun sangat daifnya. Tapi untuk fadail amal, walau tak ada hadis daif pun kau buat, tak ada menjadi apa. Puasa dalam bulan Rejab kau amal. Kau amal. Paling-paling tidak puasa dalam Rejab berapa hari pun setengah apa hadis menyebutkan ya. Rejab tu adalah nama sebuah sungai di Jannah. Tidak akan dapat menghirup minum dari air sungai itu kecuali yang dah puasa dalam bulan Rejab walau satu hari. Walau satu hari puasa Rejab, insya-Allah dapat peluang minum sungai Rejab namanya di dalam Jannah. Imam Ghazali ada menyebutkan pula di antara amalan Rejab puasa 3 hari. Siapa puasa 3 hari, Khamis, Jumaat, Sabtu, tak kisahlah berapa hari bulan Rejab, asal 3 hari Khamis, Jumaat, Sabtu, dapat pahala ibadat 700 tahun. Kebetulan besok awal Rejab hari Khamis. Ya kita rebut sekali terus. Khamis, Jumaat, Sabtu ya. Kita puasa, mudah-mudahanlah dapat. Tak kisahlah hadisnya kuat ke tak kuat ke. Pokoknya pahala memang besarlah. Tak ada hadis itu pun kau buat juga. Tak ada hadis itu pun kau buat juga pahalanya apa ibadat. Kalaulah umpamanya ya. Ini kita kena faham ya. Sebab itu orang ulama kita husnul zan, hadis-hadis yang mereka bilang dhaif pun mereka pakai untuk ibadat. Kenapa ya? Sekali rupanya betul-betul hadis palsu. Kalaulah betul-betul hadis itu hadis palsu, beramalnya memang tak salah. Berpuasa dalam bulan Rejab memang kalau tak kerana hadis itu pun banyak hadis-hadis lain suruh kita puasa dalam bulan Rejab. Kalau betullah kenyataan itu palsu, bermakna kita akan ibadat dalam bulan Rejab Khamis, Jumaat, Sabtu, tidak akan dapat pahala 700 tahun punya ibadat, tapi akan dapat lebih daripada itu.
Ketahui, kalau Allah Ta'ala sembunyikan sesuatu perkara, bendanya lebih besar daripada benda yang kita zahir. Setakat dizahirkan, pahalanya 700 tahun punya ibadat. Itu hadis palsu. Allah bermakna, bukan bermakna, rupanya bukan 700 tahun, saja 7 jam punya ibadat aja umpamanya. Tak ada begitu. Tak ada. Kalau benda tu dirahsiakan oleh Allah Ta'ala, bermakna jauh lebih besar daripada itu. Sebab itu ulama kita kalau ada hadis-hadis yang lemah begini sekalipun, mereka tak terus buang. Asal bukan hadis palsu. Asal bukan hadis palsu, mereka pakai. Kerana apa? Kalau tak betul sekalipun, bermakna lebih besar lagi. Kalau tak betul, bermakna lebih besar lagi. Sebab Allah Ta'ala Maha Pemurah. Apa jangka kita, Allah lebih lagi. Betul tak? Jangka kita, sangka kita dapat pahala 700 tahun punya ibadat. Rupanya bukan. Jangan kau sangka dapat 7 hari punya pahala ke, 70 tahun punya pahala ke, 100 tahun ke, bahkan lebih daripada 700 tahun. Ketahuilah apa yang anda jangkakan pada Allah Ta'ala, Allah lebih luas lagi. Apa yang anda harap daripada Allah Ta'ala, Allah lebih banyak lagi. Apa yang anda idamkan janji daripada Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala lagi besar lagi. Jadi kalau dapat memang betul lah sebagai Imam Ghazali mengatakan, jadi jangan agak-agak ya. Kalau gitu aku sengaja tak nak puasa Khamis, Jumaat, Sabtu. Suka hati kau. Kau nak puasa hari lain aja suka hatilah. Nak puasa hari lain aja suka hati ya. Suka hati. Tetapi kalau kita tak nak puasa hari Jumaat, Sabtu sekalipun, kita nak puasa hari lain, puasalah. Tetapi kalau kita puasa hari itu, kalau betul-betul lah bukan pahalanya 700 tahun punya pahala, bermakna lebih besar lagi. Fahamlah di situ. Fahamlah. Sebab itu ulama-ulama kita jangan kita ingatkan ya. Sikit, ini hadis daif, ana buang. Ini hadis daif. Kalau daif, kalau tak betul sekalipun hadisnya, sehingga rupanya mansukh umpamanya lah. Kita tak nak sebut hadis palsu, rupanya mansukh. Alamak, aku ingatkan 700 tahun punya ibadat. Rupanya ada hadis lain yang tak dijumpa oleh Imam Ghazali yang mengatakan tak betul ini. Bermaknanya lebih daripada 700 tahun. Nah, begitulah. Lepas tu alim-alim ulama kita dia punya husnul zan pada Allah Ta'ala lebih daripada apa keterangan yang mereka terima, tuan-tuan sekalian dia. Lebih daripada keterangan itu. Maka puasa dalam bulan Rejab, paling tidak yang memang sudah yang lebih kuat punya pengetahuan ialah puasa 1 hari dalam bulan haram menyamai 30 hari dalam bulan lain. Itu sudah confirm. Itu sudah confirm ya. Dalam bulan Rejab ni bulan pengampunan Allah Ta'ala, banyakkan sedekah, banyakkan istighfar. Dan apabila kita bilang tobat, tuan-tuan sekalian, bukan hanya tobat pada Allah Ta'ala saja, terhadap ahli keluarga kita pun. Bulan inilah jadikan bulan-bulan minta maaf antara suami isteri. Abang minta maaf semenjak jadi suami awak, abang cuaikan, abang tak ajak awak ibadat, abang tak begitu, abang minta maaf dia. Mulai detik ini mari kita sama-sama ibadat. Mulai dari detik ini mari kita sama-sama pergi kuliah. Mulai detik ini kita sama-sama insaf pada Allah Ta'ala. Minta maaf, jangan kita gitu. Dan isteri pun minta maaf, bang minta maaf, apa segala terkasar bahasa saya dengan abang, minta maaf. Minta maaf dengan anak-anak, adakan. Dan minta maaf dengan siapa? Minta maaf dengan macam-macam, dengan kawan kita, dengan sahabat kita, dengan jiran kita. Jadikan bulan ini bulan penyucian, bulan minta maaf daripada Allah Ta'ala terhadap segala dosa-dosa kita, sesama kita, dosa daripada Allah Ta'ala pun kita minta pada Allah Ta'ala. Kenapa? Kan kita sudah bilang, bulan Rejab ni bulan menyemai, bulan Syaban adalah bulan menyiram, bulan Ramadan bulan tumbuh. Kan kita bilang kalau kita sudah bertaubat pada Allah Ta'ala, Allah akan berikan kita hidayat untuk ibadat. Inilah sekarang kita semai bibit-bibit, kita gemburkan tanahnya tu dengan istighfar pada Allah Ta'ala, taubat pada Allah Ta'ala. Nanti bulan Ramadan tumbuh, diberi hidayat pada Allah Ta'ala. Kan kita kalau banyak dosa tak diberi hidayat pada Allah Ta'ala. Kan kita bilang kalau tak sembahyang duha berdosa tak? Tak sembahyang duha tak dosa. Tak bangun malam berdosa tak? Tak sembahyang duha, tak bangun malam, tak berdosa. Tapi itu tanda anda masih banyak dosa. Sehingga orang lain Allah Ta'ala panggil, beribu-ribu orang sembahyang duha di sana. Anda Allah Ta'ala tak panggil. Anda duduk tengok TV, makan jemput-jemput. Itu Allah panggil anda depan TV dan minum kopi setiap hari. Malam Allah Ta'ala panggil, bangunkan orang sembah sujud pada Allah Ta'ala, munajat menangis-nangis pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hanya biarkan anda dalam tilam dengan bantal saja. Tak buat duha, tak bangun malam, memang tak berdosa. Tapi tanda kita masih banyak dosa. Apabila bersih daripada dosa, akan mula diundang oleh Allah Ta'ala. Itu sebab bulan Ramadan adalah bulan pesta ibadat. Tak dipanggil untuk ibadat kecuali yang bersih-bersih daripada dosa. Baik itu kita bersihkan dari sekarang. 2 bulan sudah bersihkan rekod kita. Biar nama kita naik semula dalam senarai undangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan ibadat. Begitu dalam bulan Rejab ni, banyakkan istighfar, banyak taubat pada Allah Taala, banyak kenang segala dosa-dosa kita sesama ahli keluarga kita. Dari dalam bulan Rejab ni apa lagi kena jaga?
Rasanya tidak ada di sinilah ya. Kalau ada, iaitu apa, kaum bapa semua dah boleh tanya anak isterinya, awak puasa qada sudah habis Ramadan? Yang ada belum, khususnya yang isteri baru tahun pertama jadi bini dia tahun ini, dia tak tahu. Abang nak puasa sunat lah bulan Rejab, awak dah habis puasa qada Ramadan? Belum bang. Berapa hari lagi hutang? 7 hari. 7 hari. Tahun lepas hutangnya berapa hari? 7 hari bang. 7 hari. 7 hari hutang dan masih 7 hari, bermakna dah luar berapa? Belum satu pun. Ini dah bulan Rejab ni. Tahan kau puasa 7 hari dalam bulan Rejab, temankan isteri. Tak apalah besok abang nak puasa, awak puasa qada ya? Apa puasa qada? Panaslah bang, nak tunggu sejuk bila? Alah bang, nanti kena bakar neraka macam mana? Nak memaknanya bini aku ni kalau aku tak ketuk tak berbunyi rupanya. Cek dia. Senang-senang tanya, tahun-tahun lepas masih ada sangkut lagi? Ada juga abang. Iya, mari terus ambil pen, kira dia punya hutangnya dan fidyahnya. Allah, bulan-bulan Rejab ni tanya. Dan bulan-bulan Rejab ni jugalah, kalau lah nak siap-siap untuk hari raya, kan nak siap juga hari raya kan, siap daripada awal ini. Nak tempah kursi, nak tempah langsir, nak tempah baju, nak tempah apa. Jangan bulan Ramadan, bulan puasa awalu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiru antakun minan nar. Bulan Ramadan haus tak haus, kat pasar raya juga kau pergi petang siang malam. Cari langsir, cari kusin, cari itu, cari ini. Ketupat dengan rendang tak boleh buat sekarang lah. Itu mau tak mau kena buat penghujung-penghujung juga ya. Tetapi yang apa yang boleh buat sekarang, buat sekarang. Jadi bukan pasal gairah sangat nak hari raya tau. Pasal apa? Takut nanti kerana nak berhari raya terganggu Ramadan aku. Sekarang apa boleh tempah bila jadi bulan Ramadan aku dah tak ada masalah lagi. Bulan Ramadan semua dah siap, aku hanya konsentrasi ibadat saja. Begitu tuan-tuan sekalian ya. Dalam bulan Rejab ini minta tolong Allah Taala, minta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi apa untuk apa tuan-tuan dia? Kan kita dengar banyak ulama-ulama mengatakan kita dah penghujung zaman, ujian akan makin banyak. Dengan kita istighfar, hati kita dikuatkan oleh Allah Taala. Dengan kita taubat pada Allah Ta'ala, takdirkan kita tadi pagi kita baca kitab Risalah Ma'awanah bab rida. Salah satu kita boleh capai rida apabila diuji oleh Allah Ta'ala ialah kalau kita banyak makan painkiller. Painkiller itulah zikir pada Allah Ta'ala. Maka dengan kita taubat dan istighfar pada Allah Ta'ala itu menjadi tonik dalam badan kita. Takdir kita diuji oleh Allah Ta'ala dalam waktu-waktu terdekat ataupun waktu-waktu yang lain, diuji oleh Allah Ta'ala, kita dah strong, kita tak lembik, kita tidak panik, kita tidak lari, kita tidak takut, kita tidak gemetar, bahkan kita tengok subhanallah. Kalau sampai teruk sangat kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau kalbu kita tak kuat, hati kita tak kuat, jadi gunakan waktu Rejab ini, pasang perisai kita daripada ujian oleh Allah Ta'ala, daripada macam-macam perkara-perkara fitnah yang Nabi mengatakan akan semakin gelap. Pasang perisainya dalam bulan Rejab ini dengan istighfar, taubat pada Allah Ta'ala. Takdir betul-betul kita jumpa ujian Allah Ta'ala, kita dah kuat kalbu kita, dah strong kita. Begitulah. Semogalah Allah Ta'ala merahmati kita, ampunkan dosa kita. Ini ada buku syiar-syiar dia tahun lepas kita susun, saudara Khidir yang susunkan. Kalau baca daripada bulan Muharram punya amalan, bulan haji, bulan apa semua tu, siapa nak beli ada boleh beli sama dia lah. Buku syiar-syiar semua gitu boleh simpan kat rumah. Kalau ada apa-apa untuk amalan-amalan apa-apa semua, buku ini kita dah hitungkan. Dia punya buku ni susunnya bila tu dalam kereta. Nak pergi ceramah dekat mana, KL kan, ceramah Melaka ya. Nak pergi Hall Baba Aziz. Hari Sabtu ni saya pergi Hall Baba Aziz di KL. Di KL ya, betul ya. Kita akan pergi hall dia dalam keadaan puasa. Siapa-siapa nak ikutlah. Tak nak puasa pun boleh. Begitu tapi puasalah. Kita pergi hallnya. Dalam hall saya bilang, awak tolong catatkan Muharram baca sekian, dia rekod. Safar baca sekian. Kemudian tengok lagi apa-apa amalan-amalannya, komplitkan ini. 1 tahun punya amalan-amalan yang ringkas dan mudah untuk kita ikutkan. Apa yang ditunjuk ajarkan oleh alim-alim ulama dan guru-guru kita ya. Senang. Perlu ada hard copy. Mana tahu satu zaman nanti tak ada internet, baru kita nak cek semua dah jadi blank handphone semua ya. Perlu ada hard copy, kita simpan di rumah. Begitu tuan-tuan sekalian ya. Ini rahmat Allah Ta'ala kita dapat himpun pada malam ini. Kita doakan juga ada di antara Habib kita yang sakit di Terengganu, Al-Adros. Ada juga sahabat-sahabat kita yang sakit di Negeri Sembilan kena COVID. Ada juga macam-macam juga yang sakit lain semua itu ya. Dan kita doakan juga sahibul madrasah ini, Tuan Haji Lihan serta rombongan yang berangkat ke Hadramaut.
mereka selamat pergi selamat balik, dan mudah-mudahan lepas mereka pergi apabila mereka sudah balik kita pula pergi, dan mudah-mudahan setelah kita pergi kita tak balik lagi terus duduk sana sampai bila-bila. Begitu kita harapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan dengan bukanya Rajab ini kita terus hati kita jelek dan jijik terhadap dosa-dosa, ya, terus Allah Taala bukakan kita punya ketakwaan.